Hari ni kita nak cerita pasal sejarah Malaysia Airlines Berhad. Macam mana Malaysia Airlines Berhad ni menjadi nama besar. Secara sejarahnya, perkhidmatan penerbangan di Semenanjung Malaysia dan juga di Singapura bermula pada tahun 1937 oleh Wiyens Air Service. Wiyens Air Service ni dia melancarkanlah syarikat penerbangan di Singapura yang pada ketika itu dua owner dia daripada Australia memang tinggal di Singapura. Jadi dia nampak macam ada satu boleh berkembang industri penerbangan di kawasan Singapura termasuk peninsula Semenanjung Malaysia lah. Jadi itu adalah yang pertama sekali penerbangan yang ada di kawasan Semenanjung Malaysia dan juga di Singapura. Tapi Wiyens Air Service ni dia tak berjaya bertahan lama. Sebab bila dah ada perang dunia semua tu dia pun ditutup. Okey, jadi pada tahun 1947 ada satu lagi syarikat penerbangan baru yang bernama Malayan Airways Limited, MAL, ditubuhkan oleh 3 syarikat British. Malayan Airways Limited ni berpangkalan dia ada 2 tempat. Pertama di Kallang di Singapura dan airport kedua adalah di airport Sungai Besi yang terletak di Kuala Lumpur. Jadi perjalanan MAL ni dia akan daripada Kallang Singapura sampailah ke Sungai Besi di Kuala Lumpur, menghubungkan dua wilayah inilah. Okey, jadi Malayan Airways ni mendapat sambutan yang hebat, mendapat sambutan yang menguntungkan syarikat. Jadi pentadbiran syarikat MAL ini merancang untuk memasukkan syarikat penerbangan MAL ini ke dalam public listed company. Jadi apabila mereka telah memberikan peluang untuk pihak publik membeli saham di dalam Malayan Airways Limited, jadi kerajaan Malaysia pada ketika itu telah pun membeli majoriti saham MAL ini. Dan itu sejarahnya macam mana emas yang sekarang pada hari ini dimiliki oleh kerajaan. Okay, jadi semua orang tahu Malaysia ditubuhkan pada tahun 1963 dengan Semenanjung Tanah Melayu, Borneo, Sabah Sarawak dan juga Singapura. Okey, selepas penubuhan Malaysia pada tahun 1963, syarikat Malayan Airways ditukar nama kepada Malaysian Airways Limited untuk menyatakan bahawa negara baru dah ditubuhkan iaitu Malaysia dan Malaysia adalah flag carrier kepada penerbangan ini. Malaysian Airways Limited ni juga bergabung dengan Borneo Airways yang pada ketika itu berpangkalan di Sabah dan juga Sarawak. Jadi mereka gabungkan kedua-dua ini menjadi satu entiti perniagaan penerbangan yang besar lah. Sehinggalah pada tahun 1965 apabila Singapura memilih untuk keluar daripada Persekutuan Malaysia. Jadi pada ketika itu kerajaan Singapura juga memiliki saham dalam Malaysian Airways Limited. Begitu juga kerajaan Malaysia sedia ada juga mempunyai right ataupun interest di dalam syarikat berkenaan. Untuk recognize negara masing-masing, Malaysian Airways Limited tadi ditukar nama kepada Malaysia Singapore Airlines, MSA. Walaupun dipisahkan oleh dua buah negara, tapi syarikat ini tetap dimiliki oleh kedua-dua kerajaan. Sekarang ni pun tak ada. Contoh kita tengok Etihad dimiliki oleh UAE, Qantas dimiliki oleh Australia. Tak pernah wujud dalam sejarah satu syarikat penerbangan ni dimiliki oleh dua buah negara. Okey, sejak tahun 1965 apabila Singapura keluar, Malaysian Singapore Airways ditubuhkan. Pada tahun 1973, syarikat ini dibubarkan apabila berlaku pertikaian di antara kerajaan Singapura dengan kerajaan Malaysia. Okey, apa yang menjadi punca pertikaian ini? Singapura menyatakan bahawa Malaysian Singapore Airways tadi, MSA, perlu fokus kepada penerbangan antarabangsa. Singapura nak pelaburan antarabangsa datang, jadi mereka perlu fokus kepada penerbangan antarabangsa. Dan di pihak Malaysia pula, Malaysia menolak cadangan Singapura. Malaysia menyatakan bahawa mereka perlu fokus kepada penerbangan domestik terlebih dahulu. Penerbangan domestik sebab Malaysia ni saiz dia besar. Okay, daripada Johor tu sampai ke Perlis and then sampai ke Sabah Sarawak. Jadi approach yang digunakan oleh Malaysia, mereka menyatakan bahawa modal perlu dioptimumkan untuk penerbangan domestik. Jadi perkara ini yang membuatkan tak sehaluan. Okay, tapi kita tak boleh cakap Malaysia salah ataupun Singapura salah pada time itu. Masing-masing ada pro and cons. Apa yang Singapura cakap tu betul. Kita kena fokus kepada penerbangan antarabangsa untuk attractkan negara kita kan. Di pihak Malaysia pula, pada ketika itu memang perkhidmatan pengangkutan tak berapa efektif. Jadi mereka perlukan untuk fokus kepada penerbangan domestik untuk capaian masyarakat di dalam Malaysia tu sendiri. Akhirnya pada tahun 1973, Singapura pun dah tak tahan dan Malaysia pun dah tak duduk sebulu, dah tak sekepala. Jadi Singapura pun cakap kami keluar. Tu Singapura keluar dan membentuk Singapore Airlines pada hari ini. Sebab kalau hari ini kita tengok Singapore Airlines ni dia menjadi satu nama besar. Sebab fokus dia sampai sekarang pun adalah mengenai penerbangan antarabangsa. Penerbangan yang paling mahal dan penerbangan yang agak eksklusif di dunia. Singapore Airlines adalah salah satu nama yang boleh kita labelkan bawah kategori berkenaan. Dan kesannya kita tengok sekarang Changi Airport tu menjadi salah satu lapangan terbang yang paling sibuk di dunia. Okay, jadi Malaysia selepas Singapura keluar, Malaysia Singapore Airways ditukar nama kepada Malaysia
Airline System, dan memang fokus kepada penerbangan domestik lah untuk menubuhkan lapangan terbang yang baru yang di Ipoh, di KK, di Kota Baru, sehinggalah pada tahun 1980-an apabila Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri Malaysia yang keempat, Malaysia dah mula merevolusikan daripada industri pertanian kepada industri pemodenan. Pada ketika itu MAS baru nampak kepentingan pelaburan di peringkat antarabangsa. MAS ni dah tertinggal daripada Singapore Airlines dalam 15 tahun. Sebab fokus tu dah berubah. Pada tahun 80-an tu lah baru MAS serius dan MAS bersungguh-sungguh untuk upgradekan jenama MAS ni di peringkat antarabangsa. Dia boleh kejar catch up dengan Singapore Airlines ni agak laju. Dan pada ketika itulah, kalau kita ingat zaman kita kecil-kecil dulu, Malaysia Airlines ni selalu dapat award Best Hospitality, Best Cabin Crew. Dia ada zaman naik dan zaman turun. Sehinggalah pada tahun awal 2000 nampak kejatuhan Malaysia Airlines tu apabila syarikat tambang murah AirAsia muncul di Malaysia. Jadi sebabkan tiket penerbangan MAS ni agak tinggi lah pada ketika itu, rakyat Malaysia lebih memilih satu penerbangan tambang murah. Malaysia Airlines dah tersekat. Nak tambang murah dah ada AirAsia, nak pergi tambang mahal akan kalah lah dengan company-company besar yang lain. Jadi Malaysia Airlines sedikit jatuh. Itu episod gelap dia lah. Sehingga pada tahun 2015 kerajaan pada ketika itu telah pun membuat satu perancangan untuk menjenamakan semula Malaysia Airlines ini untuk memberikan revolusi dengan menukar nama kepada Malaysia Airlines Berhad. Dan sehingga ke hari inilah kita boleh nampak sedikit perubahan daripada segi kualiti makanan, daripada segi servis, daripada segi harga pun dia letakkan harga yang kompetitif. Untuk menjimatkan kos, MAB ni juga dah memotong banyak penerbangan-penerbangan. Macam ke Hawaii dah ditutup sebab mereka lebih nak optimumkan keuntungan dan juga orang kata kos operasi mereka tu. Sebab mereka baru nak build up balik. Fokus mereka bukan nampak untuk profit oriented. Mereka nampak untuk baru menjenamakan semula, dan itulah cerita sejarah macam mana Malaysia Airlines tu boleh terbentuk daripada zaman 1930-an sampailah ke hari ini.